Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kumpulan saya akan membentangkan pembentangan tugasan di bawah subjek Fiqh Muqarrar, kod subjek SYI 41303 di bawah sediaan Dr. Muhammad Fazil bin Mustafa. Pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan berkenaan dengan tajuk Al-Ahkamu Al-Muta'allaqah bi Ru'yatil Hilal Ramadan. Al-Faslu Al-Awwal Al-Adat Alladhi bihi Ru'yatil Hilal Ramadan. Saya Nur Syahira binti Ahmad Azwad, nombor matrik 055915. Okey, dalam pembentangan ini terdapat 10 perkara yang akan dikupaskan oleh kumpulan saya sebentar lagi. Okey, kita lihat kepada yang pertama, iaitu berkenaan dengan Al-Ahkamu Muta'allaqah bi Ru'yati Hilal Ramadan, iaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan membaca anak bulan Ramadan. Okey, di sini terdapat 2 dalil Al-Quran dan 1 dalil hadis. Kita lihat kepada surah Al-Baqarah ayat 189 yang bermaksud, mereka bertanya kepadamu tentang hilal, iaitu peredaran anak bulan, dan dikatakanlah ini adalah waktu untuk manusia dan untuk haji. Maksud ayat tersebut ialah anak bulan itu adalah tanda bagi manusia untuk menunaikan ibadat haji, dan ayat tersebut ni sangat terang dan jelas menunjukkan bahawa hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan had masa dikaitkan dengan bulan-bulan Qamariyah, iaitu termasuklah haji, puasa dan iddah si mati suami dan lain-lain. Okey, seterusnya kita lihat kepada surah Al-Baqarah juga ayat 183 yang mengenai dengan kewajiban berpuasa. Maksudnya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maksudnya daripada ayat ini jelaslah menunjukkan bahawa dengan ruqyah hilal kita dapat mensabitkan sesuatu puasa Ramadan. Okey, seterusnya kita lihat kepada hadis, iaitu hadis sahih Al-Bukhari an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tasummu hatta tarul hilal la taftaru hatta taruhu fa in ramma alaikum faqdaru lahu. Maksudnya janganlah kamu berpuasa sehingga kamu melihat hilal, dan janganlah kamu berbuka sehingga kamu melihatnya. Dan jika cuaca mendung bagi kamu, maka kiralah untuknya bermaksud genapkan 30 hari. Berdasarkan dalil daripada ayat Quran dan hadis ni, jelaslah menunjukkan bahawa Allah telah menetapkan hukum ibadat seperti berpuasa dengan melihat anak bulan. Okey, seterusnya kita lihat kepada yang kedua, iaitu al-adat allazi tathbitu bihi ru'yatil hilal Ramadan. Bilangan yang terbukti dengan melihat hilal Ramadan. Bilangan di sini termasuk maksudnya adalah saksi. Okey, secara umumnya lah rikasannya dapat saya katakan bahawa dalam menentukan bilangan yang terbukti menurut jumhur ulama, jika kurang daripada 2 orang yang adil, maka tidak boleh dibuktikan hilal. Tetapi sebahagian daripada mereka mengecualikan perkara ini. Bukan itu sajalah, malah penampakan anak bulan ni mesti dibuktikan juga dengan laporan. Dan ada perbezaan pendapat di kalangan ulama tentang perkara ini. Ada di antara mereka yang mengatakan bahawa 2 orang saksi harus berlaku adil, dan ada juga ulama yang hanya terima 1 saksi sahaja dalam membuktikan hilal. Tapi Ibnu Qudamah menyimpulkan bahawa tidak ada syarat bagi 2 orang saksi untuk melihat anak bulan selain Ramadan, dengan hadis Abdul Ar-Rahman bin Zaid bin Al-Khattab dari Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau mengizinkan kesaksian seorang lelaki ketika melihat hilal, dan dia tidak membenarkan kesaksian berbuka puasa kecuali dengan kesaksian 2 orang lelaki. Seterusnya yang ketiga, kita akan melihat kepada qanun al-istinbat wal muhasabah. Maksudnya sini adalah cara untuk kita mensabitkan puasa melalui beberapa cara lah. Yang pertama adalah unzur qamar, iaitu dengan melihat anak bulan lah, lihat bulan, iaitu permulaan puasa atau hari raya ni ialah munculnya anak bulan pada 29 Syaban ataupun 29 Ramadan, berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, berpuasalah untuk melihatnya dan berbukalah untuk melihatnya. Maksudnya hadis sebelum ni tidak bermaksud mewajibkan setiap orang untuk melihat hilal anak bulan terlebih dahulu sebelum berpuasa. Cukuplah ada golongan yang melaksanakannya atau menyaksikannya. Tapi dalam mazhab Hanafi mengatakan bahawa seseorang boleh melihatnya dalam cuaca mendung untuk menentukan bulan Ramadan. Tetapi untuk menentukan bulan Syawal, orang yang melihat hilal tu mesti mempunyai 2 orang saksi. Dan dalam mazhab Syafi'i wajib berpuasa walaupun hanya seorang saksi yang melihat hilal ataupun anak bulan. Okey, seterusnya yang kedua adalah yazharu takrirul qamar, iaitu dengan
bermaksud laporan bulan yang menunjukkan. Maksudnya tarikh Ramadan dan Syawal ni boleh ditentukan berdasarkan laporan ataupun berita tentang melihat hilal ataupun anak bulan oleh seseorang yang boleh dipercayai. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata, nyatakan kepada Nabi SAW, aku melihat hilal, maksudnya Ramadan. Lalu dia berkata, apakah kamu bersaksi bahawa Muhammad itu bersuruh Allah? Secara umum, apa yang nyatakan dalam hadis ni, jika seseorang itu melihat hilal anak bulan sama ada bulan Ramadan atau dia berpuasa, hendaklah dia memberitahu pihak berkuasa lah tentang penglihatan itu. Seperti pada hari ini, seperti pejabat falak lah, mufti, hakim. Dan pada hari ini ada balai cerap untuk melihat anak bulan baharu di negeri masing-masing. Dan jawatan kuasa astronomi ni akan hadir untuk menentukan permulaan Ramadan dan Syawal. Yang ketiga adalah ja'ala asy-syahru as-sabiq salasuna yauman. Jadikan bulan sebelumnya 30 hari. Ini berlaku dalam kes apabila kita tidak melihat anak bulan, iaitu jika hilal tidak kelihatan pada hari terakhir bulan itu, sama ada pada 29 Syaban atau 29 Ramadan atau Zulkaidah, maka jadikan bulan-bulan tersebut adalah 30 hari. Dalil untuk itu diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah yang melihat Rasulullah SAW bersabda, berpuasalah kamu dengan melihatnya dan berbukalah kamu, dan jika cuaca mendung maka sempurnakanlah 30 hari Syakban. Okey, yang terakhir adalah berdasarkan ala asasul al-hasabati al-falakiyah, berdasarkan pengiraan astronomi. Pandangan ini mengatakan bahawa persiapan awal lah untuk berpuasa boleh dilakukan berdasarkan keputusan cerapan daripada ahli astronomi dan dikemukakan oleh beberapa sarjana terkini berdasarkan perkembangan semasa sains dan teknologi. Dan mereka yang berpegang kepada perhitungan astronomi berhujah berdasarkan hujah ayat Al-Quran dari surah Yunus ayat 5 yang bermaksud, dialah yang menjadikan matahari bersinar-sinar dan bulan bercahaya dan dijadikannya tempat orbitnya supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan kiraan masa. Dan dalam surah Ar-Rahman juga dijadikan hujah bagi mereka, iaitu ayat 5, matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Dan apabila menggunakan kaedah pengiraan untuk menentukan awal Ramadan ataupun Syawal menimbulkan banyak masalah, jumhur ulama menegaskan bahawa rakyat ni mestilah diputuskan berdasarkan kaedah syariah 4 mazhab, iaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Walaupun dengan perkiraan tertentu, ia hanya menerima hilal itu anak bulan sebagai asas penentuan awal Ramadan dan Syawal. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Siti Syulah Yayahan binti Manap, nombor matrik 055839. Baiklah, seterusnya kita akan masuk kepada topik Mahalli al-Ittifaq, iaitu persepakatan ulama. Baiklah, persepakatan ulama yang pertama adalah yumkin tahdidu bidayati syahrul hijri wa khasatu syahrul ramadana, iaitu awal bulan hijriah khususnya bulan Ramadan boleh ditentukan melalui apa? Binaan ala taqariri atau akhbari, iaitu berdasarkan laporan ataupun berita haula ru'yatil al-qamari min qabli shakhsi yumkin al-wusuq bihi, iaitu laporan ataupun berita tentang penampakan anak bulan oleh seseorang yang boleh dipercayai. Kemudian mahal ittifaq yang kedua adalah yattafiqu ulama al-fiqhu ala wujubi siyamun min ad'i bi ru'yatil al-hilal, iaitu ulama bersepakat bahawa orang yang mengaku mereka telah melihat hilal Ramadan itu adalah diwajibkan ke atas mereka untuk berpuasa bermula daripada waktu mereka melihat hilal Ramadan tersebut. Yang seterusnya, yu'akidu ulama al-fiqhu fi jumhur, iaitu ulama fiqh jumhur menegaskan bahawa ala anna ruqyati yujibu an takunu al-amilu al-muhaddidu ala asasi uslubi asy-syar'i al-hazimi, iaitu bahawa kaedah ruqyah perlu menjadi satu kaedah dalam menentukan permulaan, maksudnya bulan Ramadan, dengan berlandaskan kepada kaedah-kaedah syariah, iaitu dengan berlandaskan kepada dalil-dalil dalam menentukan penampakan anak bulan. Dan kaedah ruqyah ini didefinisikan sebagai kaedah untuk melihat anak bulan ketika matahari terbenam pada 29 hari bulan Hijri dengan menggunakan mata kasar ataupun dengan menggunakan teropong. Selain itu, mazhab Syafi'i wal Maliki wal Hanbali wal Hanafi, yakni al-jumhur, mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali dan juga Hanafi taqabbala menerima ar-ruqyah ke asasin litahdidi bidayati syahrul ramadana, iaitu mereka menerima kaedah ruqyah itu sebagai asas dalam penentuan awal masuknya bulan Ramadan. Kemudian di dalam mahal ittifaq untuk menentukan hilal Ramadan ini, terdapat beberapa ulama yang berpendapat bahawa annahu labuddu min ru'yati rijalaini anilaini, iaitu adalah perlu untuk
mereka yang menyaksikan hilal Ramadan itu adalah daripada dua orang lelaki yang adil. Tetapi terdapat juga ulama yang berpendapat bahawa al-iktifa'u bi ru'yati wahidan adilan, iaitu cukuplah hilal Ramadan tersebut disaksikan oleh seorang saksi yang adil. Kemudian ada juga yang bersepakat bahawa al-iktifa'u bi ru'yati al-wahidan fi halin al-ghaimi dunal as-sahu, iaitu apabila pada waktu mendung, maka cukuplah jika saksi yang melihat anak bulan tersebut adalah daripada seorang lelaki yang adil. Tetapi ketika waktu cerah adalah perlu kepada dua saksi yang adil yang melihat akan penampakan anak bulan hilal Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nurul Aizah binti Abdullah. Nombor matrik 055793. InsyaAllah saya akan sambung perbincangan iaitu mahalul ikhtilaf. Yang pertama, annahu la budda min ru'yati rajulain adilain, iaitu Imam Malik lam yakhtalif qawlu Malik wa qawlu ashabi annahu la yajuz ala syahadah Ramadan wa qala min rajulain adilain wa hilal Syawal wa sairul ahkam, iaitu tak berselisih pendapat dengan kata-kata Imam Malik dan juga kata-kata para sahabat, iaitu tidak boleh persaksian Ramadan kurang daripada dua orang lelaki yang adil. Dan sama jugalah untuk hilal pada bulan Syawal dan juga hukum-hukum yang lain. Dan orang adil yang dimaksudkan adalah seorang yang lelaki yang merdeka dan juga berakal dan tidak pernah melakukan dosa besar serta tidak berterusan dalam melakukan dosa kecil. Dan orang adil ni juga dia tak buat perkara yang mencacatkan maruah, dan penyaksian ni tidak perlu diorang itu melafazkan lafaz asyhadu, iaitu saya menyaksikan. Okay, seterusnya untuk al-iktifa' bi ru'yati wahid al-adlain, iaitu sepakat dengan seorang yang adil saja. Kini saksi yang memadai seorang saja melihat anak bulan, iaitu Asy-Syafi'i wa Ahmad. Wa qawlu bil iktifa' wal wahid al-adlu wal qawlu al-mansus alaihi fi qadim madhab Asy-Syafi'i wa jadidahu, iaitu kat sini dikata mereka bersepakat bahawa seorang yang adil itu sudah cukup, sama sahaja pendapat mazhab Syafi'i yang lama dan juga yang baru. Dan juga yaqulu al-Mawardi idza syahada ala ru'yatihi adli wahid faqad nas asy-Syafi'i fi al-qadim wal jadid ala qabul syahadah. Dan kata Imam Mawardi ni, jika seorang saksi yang adil menyaksikan hilal itu, maka boleh untuk menerima penyaksian itu. Dan untuk mazhab Syafi'i ini diterima sama ada penyaksian itu dalam keadaan sama ada langit itu cerah ataupun mendung, dan membadailah seorang sahaja saksi untuk melihat. Dan saksi itu mestilah seorang yang muslim, balik, berakal, merdeka dan juga lelaki yang adil. Dan saksi ini dia kena sebut asyhadu, iaitu saya menyaksikan. Dan tak diterima penyaksian oleh orang-orang yang fasik serta kanak-kanak, orang gila, hamba dan juga seorang perempuan. Manakala kalau Imam Hanbali pula memadai seorang mukallaf yang adil pada zahir dan juga batin, sama ada lelaki tersebut sama ada lelaki ataupun perempuan yang merdeka ataupun seorang hamba. Dan penyaksian yang tidak diterima adalah penyaksian kanak-kanak ataupun seseorang yang tidak diketahui latar belakang, dan tidak diisyaratkan untuk saksi ini menyebut asyhadu. Seterusnya, al-iktifa' bi ru'yati al-wahid fi hal al-ghaib duna as-suhur. Al-qawlu al-mu'tama' inda al-Hanafiyah fa innahum yuqarruna annahu idza bistama'i illati min ghaib aw dalabu aw qataru fa yaktafi bi ru'yati wahid. Di kalangan mazhab Hanafiyah pula, mereka memutuskan jika terdapat masalah di langit, contohnya cuaca mendung, dekabus dan juga sebagainya, maka memadai seorang sahaja untuk menyaksikan hilal tersebut. Dan saksi merupakan seorang yang muslim, baligh, berakal dan juga adil. Dan kesaksian hendaklah dilakukan di hadapan qadi hakim dan tidak disyaratkan menyebut asyhadu. Dan seterusnya, fa inna kanat as-sama' safiyah wa syahada wahid bi ru'yati fala taqabbal syahadatuhu.
tetapi jika awan ataupun langit dalam keadaan yang jelas, yang terang, maka tidak boleh diterima penyaksian seorang sahaja. Dan bala budda min syahadati jama'ah yuqa'u al-ilmu lil qadi bi syahadatihim fi zahir ar-rawayati, iaitu tidak dapat tidak jika cuaca yang terang, maka penyaksian yang diterima apabila disaksikan oleh sekumpulan orang ramai dan salah seorang daripada mereka adalah menyebut asyhadu. Dan mazhab Hanafi tidak menetapkan kadar bilangan berapa orang yang perlu melihat anak bulan tersebut, dan ada yang mengatakan bahawa penyaksian tersebut adalah dilakukan oleh 50 orang lelaki. Ada yang mengatakan seramai 500 orang, dan juga ada yang mengatakan bahawa setiap satu masjid hendaklah ada satu ataupun dua orang yang mewakili penyaksian tersebut. Jadi saya teruskan perbantangan kepada sahabat saya seterusnya. Wallahualam. Okey, insyaAllah kita akan masuk pula kepada sebab khilaf. Saya Nur Akilah binti Muhammad Qazi 056659. Bagi sebab khilaf ini, terdapat 3 isu yang akan dibincangkan berkaitan bilangan saksi dalam melihat hilal Ramadan. Untuk yang pertama adalah berkaitan perselisihan di kalangan ahli ilmu dalam menilai sebahagian hadis yang diterima itu adalah hadis sahih ataupun hadis dhaif. Bagi khilaf yang pertama ni, sebahagian ahli ilmu melemahkan hadis Rasulullah SAW untuk berpuasa Ramadan dengan penyaksian salah seorang daripada orang Arab, manakala sebahagian yang lain pula melemahkan sanad. Seterusnya adalah Abdul Rahman ibn Zaid bin Al-Khattab pula berpendapat untuk berpuasa dan berbuka dengan penyaksian 2 orang saksi, manakala Al-Mawaddi pula berpendapat perkabaran 1 orang saksi sahaja adalah memadai. Okey, seterusnya adalah sebab khilaf yang kedua, iaitu al-qaul bi-ihtiyat. Al-qaul bi-ihtiyat ni merupakan kata-kata yang berhati-hati. Dalam isu ini, Nabi Muhammad SAW mengambil langkah berjaga-jaga dengan berpuasa apabila menerima berita kesaksian hilal Ramadan dari 1 orang saksi. Ini adalah berdasarkan kepada riwayat Imam Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, apabila seseorang lelaki menyaksikan hilal Ramadan, kemudian dia berpuasa dan memerintahkan orang ramai untuk berpuasa, lalu berkata, berpuasa pada 1 hari pada hari Syakban lebih aku sukai berbanding berbuka pada 1 hari Ramadan. Okey, seterusnya adalah sebab khilaf yang terakhir bagi bilangan saksi dalam melihat hilal Ramadan. Sebab khilaf yang terakhir ni iaitu khilaf yang ketiga, ta'rif bainuz zahir an-nusus, iaitu pencanggahan di antara nas-nas. Berdasarkan hadis Ibnu Umar, Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat untuk berpuasa dan berbuka jika melihat anak bulan, walaupun kesaksian tersebut adalah 1 orang saksi sahaja. Manakala berdasarkan hadis Ibnu Abbas pula, Nabi Muhammad SAW hanya membenarkan kesaksian dari 1 orang Arab sahaja dalam bilangan saksi untuk melihat hilal Ramadan. Manakala Asy-Syafi'i pula menurut apa yang disampaikan oleh Al-Mazani mengambil langkah berjaga-jaga dengan berpuasa selepas menerima berita kesaksian hilal Ramadan dari 1 orang saksi, dan Ibnu Abdullah pula memetik dari nas Asy-Syafi'i dari kata-kata Al-Mazani dengan menghiaskan hanya kesaksian dari 2 orang saksi yang adil sahaja diterima. Sekian itu sahaja daripada saya, dan pembentangan seterusnya akan disambung oleh kawan saya lain. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Karimisa binti Muhammad Sabri, nombor matrik 056487. Okey, saya akan menyambung pembentangan berkaitan dengan dalil. Okey, yang pertama, bukti untuk pendapat yang pertama, mereka yang mengatakan bahawa 2 orang saksi diwajibkan untuk melihat hilal puasa, yang mana ia menyimpulkan dalam hadis Abdul Rahman bin Zaid bin Al-Khattab bahawa dia bercakap kepada orang ramai pada hari dia ragu-ragu dan dia berkata, kecuali aku duduk bersama dengan para sahabat daripada Rasulullah dan bertanya kepada mereka, dan bahawa mereka memberitahu saya bahawa Rasulullah bersabda, berpuasalah kamu apabila kamu melihatnya, dan berbukalah kamu apabila kamu melihatnya, dan berbukalah. Kamu hendaklah menyempurnakan 30, dan jika 2 orang saksi bersaksi, kemudian berpuasa dan berbukalah mereka.
Al-Mawardi berkata menjelaskan dalam hadis, maka putusan persaksian digantung dengan dua hakim. Maka diketahui putusan seseorang itu bertentangan dengan putusan. Okey, yang kedua. Pasukan ini menguatkan doktrin mereka dengan analogi. Maka mereka membandingkan melihat hilal Ramadan dengan melihat hilal Syawal. Dengan masjid yang masing-masing menjadi saksi melihat hilal. Dan hilal Syawal adalah tidak diterima di dalamnya. Kerana ianya kurang daripada dua hakim. Okey, seterusnya adalah pendapat yang kedua. Bukti bagi pendapat yang kedua, orang-orang yang membuktikan terlihatnya hilal Ramadan menyimpulkan melihat Al-Wahid Al-An dengan hadis Ibnu Umar, dan dia berkata, orang ramai melihat hilal, maka aku memberitahu Rasulullah bahawa aku telah melihatnya. Lalu dia berpuasa dan menyuruh orang ramai untuk berpuasa. Dan mereka menyimpulkan dalam persetujuan Rasul terhadap kesaksian Badui sahaja pada anak bulan Ramadan. Dan hadis ini seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abdul al-Baq, yakni terdapat perbezaan pendapat tentangnya, maka sebahagian mereka menisbahkannya dan kebanyakan mereka menghantarnya atas kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Syazamani binti Muzaffar, nombor matrik 056106. Seterusnya saya masuk kepada tarjih. Pendapat yang paling rajih di mana pengkaji berhenti kepada dua jenis hadis, di mana al-hadithu alladhi yadullu bimafhumihi ala adami qabul syahadah al-wahid binasuhu ala sawmi bisyahadati al-ithnain, iaitu hadis yang jelas menunjukkan bahawa tidak diterima kesaksian seseorang kerana ia telah menyatakan bahawa puasa itu berdasarkan kepada kesaksian dua orang. Hadis yang kedua iaitu al-hadithu alladhi yadullu bimantuqihi ala qabul syahadati al-wahid wa huwa hadithu Ibnu Umar, iaitu hadis yang dalam teks ini menunjukkan penerimaan tentang kesaksian seorang saksi saja, dan ia merupakan hadis Ibnu Umar, iaitu qala tara an-nasu al-hilal fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aitu fasawmahu wa amara an-nas bisiyami, iaitu dia berkata orang ramai melihat hilal, maka aku memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa aku telah melihatnya, lalu baginda berpuasa dan memerintahkan orang ramai untuk turut berpuasa. Jadi wal akhadhu bil hadithi adallu sarahatun 'ala al akhadhi bi syahadati al wahid ula min al akhadhi bil hadithi adallu bi mafhumihi 'ala 'adami al iktifai bi syahadati al wahid. Yakni penerimaan hadis yang secara terang-terangan ini menunjukkan penerimaan penyaksian seorang itu adalah lebih baik berbanding dengan penyampaian hadis yang menunjukkan pada konsepnya itu bahawa penyaksian seseorang itu tidak dipenuhi. Ini bermaksud hadis yang menunjukkan cukup hanya penyaksian daripada satu orang sahaja, iaitu hadis Ibnu Umar itu adalah lebih rajih. Itu sahaja daripada saya. Wallahu a'lam.